Isu ataupun usul perbahasan yang dibawakan oleh Datuk Seri Azalina Osman Said ini berada menerusi talian Skype ketika ini Dr. Muhammad Taufik Yaakob yang merupakan pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya. Dr. Taufik, mungkin pertama sekali Dr. boleh ulas berkenaan dengan reaksi awal melihat kepada cadangan Datuk Seri Azalina. Sebelum ini beliau pernah mengeluarkan kenyataan media, tetapi hari ini secara jelas beliau menyatakan di dalam Dewan Rakyat itu untuk mengadakan RUU anti lompat parti ini, Doktor. Tindakan Datuk Seri Azalina mengemukakan usul persendirian, dan yang kedua kita lihat beliau dalam ucapannya memohon supaya diberikan laluan pantas atau fast track untuk akta anti lompat parti itu. Saya lihat itu adalah tindakan atau ucapan yang tidak super bikin, kerana beliau itu berada dalam kerajaan. Tidak sepatutnya seorang wakil kerajaan mengambil tindakan demikian, mahu pun untuk mewujudkan fast track. Tak ada apa sahaja usul, beliau boleh berbincang dengan kerajaan, boleh bincang dengan Perdana Menteri, boleh diangkat sebagai satu usul kerajaan. Kenapa perlu bawa usul persendirian dan kemudiannya mengapi-apikan ataupun meminta-minta di Dewan Rakyat seolah-olah kerajaan tidak melayan permintaan beliau usul tersebut. Bagi saya itu merupakan suara pembangkang yang cuba diwujudkan oleh Datuk Seri Azalina menerusi kedudukan beliau dalam kerajaan. Maka saya lihat ini adalah satu agenda politik ataupun cakap-cakap politik oleh beliau semata-mata untuk mendapat perhatian, kerana mungkin tidak mendapat tempat dalam kerajaan ataupun ada agenda yang di belakang beliau yang kita tidak tahu sama sekali pun. Dan bagi saya lihat kalau untuk mewujudkan satu reformasi terhadap parlimen atau apa saja sekalipun dalam pentadbiran negara, kalau kerajaan betul-betul ingin membawa satu perubahan tersebut, wakil-wakil kerajaan boleh mengusulkan menerusi usul kerajaan, tidak perlu usul persendirian. Itu yang saya dapat lihat. Doktor, kita tolak ke tepi apakah bentuk agenda ataupun kerjasama di antara selepas ini beliau bersama dengan kerajaan, Menteri Parlimen dan Undang-Undang, tetapi dari segi pelaksanaan RUU itu sendiri, konsep ataupun mekanisme pelaksanaan itu, perlu adanya referendum untuk rakyat menentukan ahli parlimen itu sama ada kekal ataupun tidak untuk kerusinya sekiranya individu ataupun ahli parlimen wakil rakyat itu melompat parti. Pandangan doktor? Saya lihat ini satu perancangan yang baik, kita boleh ketengahkan, tapi hendak dilaksanakan segera ini bukannya satu perkara yang mudah. Perlu perbincangan dengan ahli akademik, perundangan, kemudian dapatkan pandangan daripada rakyat, kerana kita telah mewarisi sistem undang-undang dan pentadbiran negara ini sudah tempoh masa yang cukup lama. Kenapa sekarang Datuk Seri Azalina hendak bawa perkara tersebut sedangkan beliau selama ini berada dalam Kerajaan Barisan Nasional sudah begitu lama, hampir 20 tahun. Tetapi kenapa masa hari ini digunakan untuk mengangkat perkara-perkara yang bagi saya, kita perlu utamakan. Tetapi kita lihat ada beberapa perkara lebih utama daripada utama. Misalnya isu kehidupan rakyat, kebajikan rakyat, ekonomi negara perlu difokuskan. Kalau pembangkang sudah bersetuju menandatangani memorandum ataupun CSA, saya rasa itu sudah cukup sebagai satu kunci kepada perdamaian politik yang boleh kita ketengahkan untuk tempoh sebulan ataupun lebih daripada 6 bulan yang kita jangkakan. Doktor, melihat kepada perkara ini, bagaimana dengan cadangan yang menyatakan bahawa beliau menyatakan bahawa pilihan raya kepada blok parti, tapi itu mungkin dalam tempoh jangka masa panjang lagi, tetapi adakah ianya doable, rasional untuk diadakan pilihan raya kepada blok parti bukan kepada individu susulan daripada tindakan beberapa ahli parlimen yang lompat parti ataupun parti itu sendiri keluar daripada gabungan sebagainya, Doktor? Jika ada persetujuan dengan pihak pembangkang dan kerajaan, kemudiannya rakyat juga semakin meluat dengan satu perkembangan politik lompat-melompat, saya lihat ini akan memberikan satu lorong kepada perubahan politik negara dan pencerahan serta reformasi sistem pentadbiran dan pilihan raya di negara kita, dan kita sebagai rakyat tidak akan menolak perubahan yang boleh menyenangkan urusan pentadbiran negara dan menstabilkan politik serta meyakinkan pelabur-pelabur untuk masuk semula ke negara kita. Ini perkara baik, kita tidak boleh tolak. Inilah yang saya lihat. Sebenarnya kita mesti menuju kematangan politik dengan kadar segera, barulah kita fikirkan tentang perubahan-perubahan yang boleh kita lakukan. Kalau kita lihat hari pertama pun, kemudian
kemudian kita masuk hari kedua menggunakan perkataan-perkataan yang tidak patut di parlimen, kemudian bergaduh di parlimen. Ini tidak wajar berlaku lagi. Adakah ini adalah hasil pertama kepada CSA? Saya lihat masih jauh lagi kematangan politik ahli-ahli parlimen, khususnya daripada pihak-pihak yang cuba mewujudkan ketidaktenteraman politik di Dewan Rakyat.